Selamat pagi dan selamat datang ke Malaysia Hari-Hari. Saya, Siti Sarah binti Muhammad Zamri, hos anda untuk hari ini. Pagi ini, kita akan membincangkan tentang ketagihan internet dalam kalangan golongan belia Malaysia. Bersama saya pada hari ini ialah Puan Nina Maisarah binti Zakaria, pakar psikologi kanak-kanak, dan Puan Aisyah Nabila binti Akimi, pensyarah dalam bidang falsafah dan isu semasa UiTM. Jadi Puan Nina, bolehkah Puan huraikan sedikit tentang tajuk hari ini? Terima kasih kepada hos. Sebelum saya mengupas tajuk hari ini, saya ingin menerangkan sedikit tentang istilah lubang arnak ataupun rabbit hole. Menurut Dermansky 2021, lubang arnak ialah satu keadaan di mana perhatian seseorang itu teralih kepada topik yang tidak berkait tetapi kelihatan dan kedengaran menarik. Seperti yang kita sedia maklum, internet telah menjadi salah satu keperluan khusus dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Segalanya berada di hujung jari sahaja. Namun, hari ini telah menyebabkan penurunan dalam kadar rentangan perhatian. Dan kajian mendapati bahawa kadar rentang perhatian telah menurun daripada 12% kepada 8.25% pada tahun 2015. Jadi Puan Nina, bolehkah Puan huraikan sedikit tentang tajuk hari ini? Terima kasih. Dari sudut pandangan falsafah, isu ketagihan internet ni boleh dikaitkan dengan falsafah baharu dalam bidang teknologi. Falsafah ni diwujudkan setelah revolusi 4.0. Menurut Muhammad Al-Fifi, beliau pernah menyebut bahawa manusia menggunakan teknologi kerana mereka mempunyai akal. Sesebuah negara dikatakan maju jika tahap penguasaan teknologi mereka tinggi dan dikira mundur jika rendah tahap penguasaan teknologi. Jadi, semakin canggih teknologi, semakin tinggi kadar kebergantungan manusia terhadap teknologi. Jika kita dapat nilai situasi pada hari ini, kita dapat lihat bahawa penggunaan teknologi banyak memudahkan kerja. Contohnya dalam mencari maklumat, membayar bil, membuat transaksi akaun dan banyak lagi. Namun, fokus kita pada hari ini ialah tentang ketagihan internet, iaitu kesan daripada penyalahgunaan masa dan sumber internet. Menurut Muhammad Al-Fifi, beliau pernah menyebut bahawa manusia menggunakan teknologi kerana mereka mempunyai akal. Sesebuah negara dikatakan maju jika tahap penguasaan teknologi mereka tinggi dan dikira mundur jika rendah tahap penguasaan teknologi. Jadi, semakin canggih teknologi, semakin tinggi kadar kebergantungan manusia terhadap teknologi. Jika kita dapat nilai situasi pada hari ini, kita dapat lihat bahawa penggunaan teknologi banyak memudahkan kerja. Contohnya dalam mencari maklumat, membayar bil, membuat transaksi akaun dan banyak lagi. Namun, fokus kita pada hari ini ialah tentang ketagihan internet, iaitu kesan daripada penyalahgunaan masa dan sumber internet. Begitu menarik sekali perkongsian kita pada hari ini. Maka di sini kita dapat lihat dalam aspek tanggungjawab dan komunikasi sosial, setiap lapisan masyarakat berperanan dalam membendung gejala ini. Benar, saya setuju. Ibu bapa seharusnya menunjukkan teladan yang baik. Bak kata pepatah, sebagaimana acuan, begitulah kuihnya. Kalau ibu bapa pun dari subuh hingga ke isyak menghadap telefon saja, masakah anak-anak mahu membaca buku? Ibu bapa tidak bolehlah jadi seperti ketam menyuruh anaknya berjalan lurus. Selain itu, para belia juga berperanan dalam mengukuhkan jati diri. Memetik kata-kata Muhammad Rizan 2019, pentingnya belia bukan sahaja terletak kepada bilangan mereka yang ramai dan tenaga utama masyarakat, tetapi juga sebagai penyambung antara generasi. Terima kasih Puan Nina di atas penjelasan yang ringkas dan padat itu. Soalan seterusnya, saya ajukan kepada Puan Aisyah. Sebagai seorang pensyarah, apakah respon yang selalu dilihat dalam kalangan pelajar berkaitan isu ini? Apa yang dapat saya lihat dari kalangan pelajar, internet banyak membantu dalam urusan kerja dan pencarian bahan ilmiah dan rujukan. Namun, saya tak nafikanlah bahawa kadang-kadang mereka terpesong daripada tujuan asal apabila melayari internet. Perkara ini sejajarlah dengan apa yang dijelaskan oleh Puan Nina berkaitan dengan rabbit hole tadi.
Saya juga faham perkara ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mereka juga akan merasa tertekan sekiranya menghadap tugasan universiti selama berjam-jam. Jadi, biasalah untuk mereka berehat seketika, melayari internet sejenak dua. Namun itulah, sekiranya mereka tidak dapat mengawal diri ataupun mereka kurang berdisiplin. Mulalah dari hanya rehat 5 minit meninjau media sosial ke 10 minit. Kemudian setengah jam. Kemudian sejam. Sedar tak sedar, esok dah nak kena hantar tugasan. Biasalah saya dengar alasan seperti ini sebagai pensyarah. Sebagai pakar psikologi kanak-kanak dan remaja, saya dapati golongan ini yang majoritinya pelajar menggunakan internet untuk mencari maklumat. Lebih-lebih lagi kalau pelajar dalam bidang komunikasi di universiti. Hal ini kerana pelajar ini perlu menghasilkan konten yang sentiasa berubah mengikut trend. Jadi, mereka memang perlulah untuk melayari laman sosial berdasarkan trend apa yang sedang diikuti. Namun, tanpa disedari, pelajar mungkin akan jatuh ke dalam rabbit hole internet. Contohnya, gelombang kegilaan K-pop atau dikenali sebagai Hallyu Wave. Bermula daripada hanya mahu melihat sedutan-sedutan drama untuk kekal relevan, terus terjebak hingga episod-episod yang seterusnya. Wah, sungguh bermakna perbincangan kita pada hari ini ya. Jadi, di sini boleh saya simpulkan, internet dan teknologi masa kini banyak membawa manfaat jika digunakan secara betul dan berkhidmat. Sekian itu sahaja daripada saya, Siti Sarah binti Muhammad Zamri, moderator anda untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.